Assalamualaikum semua. Tujuan kita mesyuarat ini adalah untuk membincangkan tentang profesionalisme seorang perancang bandar. Apakah pendapat anda semua tentang ciri-ciri untuk menjadi seorang perancang bandar yang profesional? Pada pendapat saya, ciri-ciri seorang perancang bandar yang profesional itu adalah perancang bandar yang berintegriti dan berdisiplin terhadap kerja yang dilakukan. Saya juga berpendapat seperti Afiq kerana perancang bandar perlu berdisiplin dari segi semua aspek agar perancangan mereka dapat diatur dengan teliti dan lancar. Ya, betul. Tapi bagaimana pula dengan skop kerja perancang bandar yang profesional plus? Bagi skop kerja perancang bandar, menurut saya adalah mengawal pembangunan di peringkat polisi pembangunan di dalam bahagian persekutuan. Skop lain bidang perancang bandar adalah merancang pembangunan guna tanah dengan mampan di peringkat cadangan pembangunan di dalam bahagian perincian strategi pembangunan. Ya, sangat banyak skop perancangan bandar yang membawa seseorang perancang bandar lebih profesional. Saya ada soalan lain yang berkaitan dengan perbincangan kita. Apakah sumbangan perancang bandar kepada masyarakat? Bagi sumbangan perancang bandar kepada masyarakat adalah dengan merancang pembangunan kemudahan masyarakat daripada peringkat awal kanak-kanak lagi sehingga kepada warga emas bagi menjaga kemaslahatan sosial penduduk. Selain itu, apakah cabaran semasa seorang perancang bandar? Menurut saya, cabaran semasa bagi seorang perancang bandar kini adalah untuk merancang pembangunan mampan di bandar-bandar utama dan juga bersaing dengan profesi lain seperti arkitek. Saya setuju. Ini dapat dibuktikan pada pembangunan masa kini dipelopori oleh arkitek. Ya, betul. Namun, apakah cadangan untuk meningkatkan profesionalisme perancang bandar? Bagi cadangan untuk meningkatkan profesional seorang perancang bandar itu sendiri adalah dengan mengikuti semua kod etika yang telah ditetapkan oleh Lembaga Perancangan Bandar Malaysia. Ya, selain itu, seorang perancang bandar juga perlu berintegriti dalam melaksanakan tugas. Tapi saya ada kekeliruan tentang perbandingan kod tingkah laku dengan undang-undang yang berkaitan. Ada di sini sesiapa yang boleh bagi sedikit pencerahan? Perbandingan kod tingkah laku dengan undang-undang semasa adalah berdasarkan aspek skop pekerjaan dan juga bidang profesional yang dilakukan. Ini bermaksud kod tingkah laku yang disediakan oleh Lembaga Perancang Bandar adalah khusus kepada bidang perancang bandar, tetapi kod tingkah laku adalah umum kepada semua. Kalau begitu, bagaimana kalau kita semua bertanya kepada seorang yang lebih berpengalaman dalam bidang perancang bandar dan juga lebih berilmu daripada kita berkenaan dengan profesional dalam bidang perancang bandar? Ya, saya setuju. Ya, saya pun setuju. Saya juga setuju. Saya mau tahu macam mana, apa ciri-ciri town planning, ciri-ciri perancang bandar yang profesional? Memang you kena ada degree in town and regional planning lah. Then otherwise you tak boleh apply untuk jadi professional town planner, betul tak? Lepas tu bila you nak apply tu secara dasarnya you mesti ada pengalaman lah. Pengalaman yang cukup lah untuk duduk exam lah. Dia panggil professional exam lah. Professional exam yang dikenalikan oleh Lembaga Perancang Bandar lah. Betul tak? Okey, bila you ada pengalaman, kesannya bila you cukup pengalaman baru you boleh jawab soalan exam lah. Betul tak? Kalau you tak ada cukup pengalaman, tak boleh nak jawab soalan exam lah. Tapi beside that, kalau kerja, of course lah, nombor satu perkara yang paling penting, you kena minat lah bidang ni dulu. Kalau you tak minat, tak akan jadilah. Saya minat kot. Saya memang, bila saya buat kerja town planning ni, saya rasa inilah saya kot sebenarnya. Memang saya minat. Pertama memang saya minat lah. Kedua, you mesti jujur lah. Jujur dengan diri you, maknanya you memang buat kerja macam saya
kalau saya buat kerja, saya bukannya macam nak siap. Ada setengah orang, janji dah siap, okey lah kan. Kalau macam saya, cara saya buat kerja tu, saya mesti, adakah ini yang terbaik? Adakah ini yang terbaik? Kalau tak terbaik, kenapa kita tak buat yang terbaik? Kata kan, mesti kita buat yang terbaik lah. Jadi, satu jujur, satu minat, kena rajin berusaha, benda tak senang, perjalanan tak mudah, stres, ada setengah orang sekerat jalan pun tak boleh teruskan. Kalau you betul-betul minat, you berusaha, memang you nak jadi professional town planning, insyaAllah you pasti boleh dipermudahkan. Skop kerja seorang perancang bandar tu bila dah habis study, dia dah masuk dalam alam pekerjaan, dia dah masuk dalam industri. So apa skop kerja perancang bandar tu selain daripada sama ada daripada government ataupun firm? Dekat mana you bekerja, skop tu. Kalau relate dengan saya sendiri, kalau saya memang sepanjang pengalaman saya memang di private. Urban skill ni yang saya kongsi lah, saya kongsi dengan Datin Mazrina ni, kita banyak buat kerja-kerja, kita punya forte kita urban master plan, urban design, strategic planning. Terusnya, apa sumbangan perancang bandar kepada masyarakat dan persekitaran dan juga ekonomi? Sumbangan perancang bandar. Sumbangan tu sebenarnya kerja kita ni pun dah sumbangan, sebab kenapa kita berada dalam bidang ni sebenarnya adalah untuk protect interest masyarakat lah sebenarnya. Betul tak? Sebenarnya lebih kurang protect interest masyarakat. Ada juga orang kata, alah sebenarnya you all dibayar oleh corporate, dibayar oleh pemaju, kau mesti protect interest pemaju. Saya kadang-kadang saya tak agree lah statement macam tu. Saya kata tak lah, kalau aku nak protect pemaju, kenapa dalam aku punya design tu nak kena ada masjid, nak kena ada surau, nak kena ada dewan, nak kena ada kawasan lapang, apa semua kan. Mestilah aku buat semua rumah kalau aku nak protect pemaju. Kita sebenarnya mencari titik persamaan antara kehendak pemaju dan juga untuk protect dan masyarakat. Titik tengah tu, titik tu payahlah sebenarnya you nak cari titik persamaan. Yang mana pihak berkuasa tempatan pun bersetuju, sebab pihak berkuasa tempatan dia memang totally nak protect dan masyarakat kan, betul tak? Bila kita siap dengan kita tu, dia memang nak protect masyarakat. Jadi kita cari, okey kau tak setuju, okey pemaju kata tak boleh, aku nak density banyak ni, plot ratio banyak ni, semua kan. Authority kata, oh tak boleh, banyak sangat tu Fahmi kan. Jadi kita mencari titik persamaan. Itu dah memang kalau kerja kita hari-hari pun, kalau kita jadi seorang perancang bandar dekat government pun, memang itu dah tugas kita. Memang kita punya kerja ni memang kita dah memang menyumbang terlalu banyaklah kepada masyarakat sebenarnya. Kalau nak diikutkan, kita punya perancangan tu adalah daripada orang tu lahir sampailah orang tu mati. Betul tak? Daripada lahir, nak kena ada hospital, nak ada klinik, nak kena ada sekolah, kan? Nak kena ada pasar, nak kena ada tempat shopping, apa semua. Jadi kita punya sumbangan tu daripada orang start lahir kan, sampailah orang tu mati. Last sekali kena ada kubur, betul tak? So dia is covered the whole society lah kan, pelbagai kaum. Okay, faham. Cik Fahmi, kan sekarang ni arkitek pun dah boleh buat kerja planner sebenarnya kan. Jadi sebenarnya apa cabaran dan profession sebagai seorang perancang ni untuk kita compete dengan dorang? Cabaran. Kalau you tanya saya tak tercabar pun sebenarnya, sebab kita banyak pun design competition kita menang daripada arkitek, sebab it's a different ball game. It's a different ball game. Sebenarnya dia orang kata dia orang tahu, tapi sebenarnya dia orang tak tahu. Dia orang cuma cakap, dia orang believe. The best part tu, dia orang percaya dalam jiwa dia orang, dalam hati dia orang boleh buat planning. Itu yang saya amazing lah dengan dia orang tu.
Tapi sebenarnya realiti dia orang tak tahu. Sebenarnya banyak juga corporate pemaju besar-besar yang dulu dia appoint arkitek, tapi in the end of the day bila dia kenal ada juga firm planning dia kata betul lah Fahmi. Sebenarnya master plan ni memang town planner yang kena buat, bukan arkitek. Dan kalau you dah tahu, ada juga yang dah bertukar arah. Sebagai contoh macam SP Setia, dulu dia mula-mula bandar dia banyak arkitek yang design. Sekarang dia dah realise lah, dia kata tak boleh, dia kata kena town planner yang design. Dia dah realise dah benda tu. Sebenarnya pada pendapat saya tak terasa sangat sebab in the end of the day klien tahu apa yang dia nak. Cuma kita tu mesti tahu apa yang kita buat. Kalau kita tahu apa yang kita buat dan kita percaya apa yang kita buat, Saya boleh tahu apa cadangan untuk tingkatkan profesionalism dalam perancang bandar sebagai seorang perancang bandar. sebenarnya nak tingkatkan tu professionalism ni dia macam bila you bayar subjek professional practice, dia ada etika dia kan. Sebenarnya kalau kita follow semua etika tu, kita sebenarnya dah berada di peringkat yang tertinggi dah professionalism tu sebenarnya. Betul tak? Cuma bila kita tak ikut lah yang jadi tak berapa profesional sangat, betul? Perbandingan kod etika profesional dengan undang-undang semasa. Undang-undang tu 538 lah kot. Ya betul. Kod etika ni dia lebih kepada nak jadikan you macam mana person. Maknanya kau kena jujur. Ni kod etik lah kan. You kena hormat kawan-kawan profesional you. You kena berintegriti. You jangan buat benda-benda ni yang dia lebih kepada banyak do and don'ts lah. Do and don't lah. Apa yang you buat seharian lah dalam kerja tu. Tapi kalau akta dia lebih kepada apa yang you boleh buat dan tak boleh buat.